petang semua. Hari ini kita sambung kita punya sesi PDPR dengan aktiviti menjawab soalan modul kemahiran proses sains. Okey, yang ini kamu punya cover muka depan modul. Okey, modul untuk bulan Mac adalah modul yang berkaitan dengan kemahiran proses sains atau kita panggil dia KPS. Okey, apa itu kemahiran proses sains? Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Jadi KPS ini, proses membuat keputusan secara bersistem itu adalah satu proses mental yang memerlukan kamu berfikir secara kreatif, analitis dan juga secara sistematik. Okey, kemahiran proses sains untuk pelajar sekolah menengah, kalau kamu refer dalam kamu punya mana-mana buku, dia ada 12 semua sekali ya. Ada 12, memerhati, mengelas, mengukur dengan menggunakan nombor, membuat inference, ada banyak. Tapi untuk tajuk soalan KPS, kertas 2 SPM, dia akan tanya kemahiran proses sains ada 8 semua. Jadi untuk kamu punya modul kali ini, cikgu hanya masukkan 3 daripada 8 KPS itu. Yang pertama, mengenal pasti pemboleh ubah, kemudian membuat hipotesis dan memerhati. Okey, jom kita tengok kemahiran saintifik yang pertama, mengenal pasti pemboleh ubah. Okey, mengenal pasti pemboleh ubah ataupun mengawal pemboleh ubah, dia ada 3 jenis pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang dimalarkan, pemboleh ubah yang dimanipulasikan dan juga pemboleh ubah yang bergerak balas. Pemboleh ubah yang dimalarkan ini adalah yang sama ataupun tetap. Kemudian pemboleh ubah yang dimanipulasikan adalah yang berbeza, yang berlainan. Sepanjang eksperimen dia diubah-ubah. Dan satu lagi pemboleh ubah bergerak balas adalah merujuk kepada keputusan ataupun hasil eksperimen. Dalam sesuatu penyiasatan ataupun dalam sesuatu eksperimen, pemboleh ubah yang dimanipulasikan ini akan ataupun digunakan untuk, kita akan guna dia untuk memerhatikan apakah kesannya terhadap keputusan ataupun hasil eksperimen, iaitu pemboleh ubah bergerak balas. Bila kita ubah-ubah pemboleh ubah yang dimanipulasikan, apakah kesannya kepada keputusan eksperimen. Okey, ini di bawah ni ada beberapa tips. Yang pertama, radas tidak boleh dipertimbangkan sebagai pemboleh ubah dimalarkan. Contoh, tabung uji, kaki retot, tali, penulu bansa. Semua radas kita tidak boleh masukkan dia sebagai pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey, bagaimana cara menulis pemboleh ubah? Kita kena tulis parameter di setiap pemboleh ubah. Contoh parameter tu macam ini, panjang, ketebalan, jenis. Ataupun untuk bagi kamu faham, parameter ni merujuk kepada sifat sesuatu bahan tu. Apa ciri-ciri dia. Begitu. Parameter tu merujuk kepada ciri bahan tu. Kalau kamu letak bahan tu saja, spring contohnya, di depan tu tiada parameter, jawapan kamu dikira sebagai tidak betul lah, salah. Okey, contoh yang kedua. Okey, contoh kedua di sini dia bagi kamu gambar raja, agar-agar nutrien, kemudian di sini dia letakkan koloni bakteria. Kemudian yang ini adalah ceper antibiotik. Maksud dia sama ada dia titiskan di sini antibiotik, beberapa jenis antibiotik. Antibiotik dia akan makan bakteria kan? Jadi ini kamu akan belajar nanti masa di tingkatan 5. Okey, apakah dia punya pemboleh ubah? Contoh, kita mau kasih pemboleh ubah agar-agar nutrien, kita tidak boleh bagi jawapan agar-agar nutrien sahaja. Kita kena tambah perkataan isi padu agar-agar nutrien. Koloni bakteria, saiz koloni bakteria. Diameter koloni bakteria. Jenis antibiotik. Contoh yang ketiga. Okey, kita tengok sini gambar raja. Ada 2 tabung uji. Di dalamnya diletakkan dengan kaldu bubur dan juga kultur bakteria. Maksudnya diletakkan makanan. Bubur ini merujuk kepada makanan untuk bakteria. Yang ini adalah bakteria. Di sebelah sini diletakkan air suding dengan bakteria. Contoh kita mau bagi kultur bakteria, kita akan letak
parameter di depan, tulis isi padu kultur bakteria. Ini pemboleh ubah yang dimalarkan kan. Pemboleh ubah yang dimalarkan untuk eksperimen yang ini adalah kultur bakteria. Tapi kita tidak boleh letak kultur bakteria sahaja, kena tambah perkataan isi padu ataupun jenis bakteria. Okay, contoh 4 ini. Dia bagi kamu gambar raja, kemudian lateks. Untuk bikar yang ini dia masukkan asid etanoik, untuk yang ini dia tidak masukkan asid etanoik. Jadi pemboleh ubah yang dimalarkan adalah lateks kan. Sini pun ada lateks, sini pun ada lateks. Tapi kita kena tambah parameter di depan. Contoh kalau kita tulis asid etanoik, kehadiran asid etanoik. Ini untuk pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Untuk pemboleh ubah yang dimalarkan, isi padu lateks. Okey, ni contoh-contoh parameter. Kalau pepejal, jisim, berat, kuantiti, saiz, jenis, kehadiran garam, diameter, ketebalan, isi padu. Kalau cecair isi padu. Kepekatan, isi padu. Kalau gas, isi padu dan juga bilangan. Okey. Nanti video selepas ini cikgu akan terangkan bagaimana cara kita untuk mengenal pasti pemboleh ubah. Okay, thank you.